Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami diberi peluang untuk membentangkan tajuk peranan masyarakat dalam keselamatan kebakaran. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syazani Abid bin Muhammad Sani beserta rakan-rakan saya iaitu Muhammad Syahrin, Nurul Atirah, Nurul Amirah dan juga Syarifah Khadijah. Seperti yang kita sedia maklum bahawa kebakaran sering berlaku pada setiap tahun. Situasi ini akan memberikan kesan yang buruk terhadap masyarakat sekeliling dalam meneruskan kehidupan seharian. Tetapi kita dapat membateras perkara itu daripada berlaku. Dengan kita mengamalkan keselamatan kebakaran, kita dapat mengurangkan risiko yang buruk terhadap diri dan juga orang sekeliling. Apakah itu keselamatan kebakaran? Keselamatan kebakaran merujuk kepada bagaimana setiap individu itu mampu mengawal situasi dan mengambil tindakan yang betul dalam menjaga diri sendiri dan juga orang lain daripada kebakaran. Contohnya, apabila kita berada di pangsapuri ataupun hotel, keselamatan kebakaran dapat melancarkan proses menyelamat dan pemadaman api. Jadi, apakah tujuan keselamatan kebakaran? Poin yang pertama adalah dapat memberikan persediaan awal dalam mengurangkan risiko akibat daripada kebakaran. Contoh persediaan yang kita dapat lihat di bangunan-bangunan seperti sekolah, asrama dan juga supermarket ialah alat pemadam api, hos air, helibomba dan banyak lagi. Seterusnya, keselamatan kebakaran dapat membendung kebakaran daripada terus merebak. Ini kerana apabila kita dapat bertindak dengan lebih pantas, kebakaran dapat dikawal. Yang ketiga adalah dapat mengurangkan kerugian yang lebih tinggi. Apabila kebakaran dapat dikawal, ini akan mengurangkan risiko untuk api terus-menerus merebak ke kawasan sekitar, yang mana boleh menyebabkan kehilangan harta benda serta menyukarkan lagi proses pemadaman dilakukan. Dan yang terakhir adalah masyarakat akan lebih berjaga-jaga dan lebih peka terhadap keburukan akibat kebakaran. Ini dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat agar dapat mengelakkan diri daripada menjadi asbab kepada kebakaran yang boleh menyebabkan keselamatan orang lain terjejas. Pada slide ini, saya akan menayangkan kejadian kebakaran kereta yang seterusnya berjaya dipadamkan oleh pihak bomba dan penyelamat dari Tebra Johor. Tarik di bawah, tarik di atas dia. Lawan ni. Hati-hati kawan.
Itu sahaja untuk hari ini daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Amirah binti Mahathir. Nombor metrik AW200253. Sekarang saya akan menerangkan tentang kesan keselamatan kebakaran. Pertama sekali adalah mengelakkan risiko kebakaran. Jadi kita boleh lihat di sini, apabila masyarakat sedar betapa perlunya keselamatan kebakaran ini, punca yang menyumbang kepada berlakunya kebakaran dapat dikurangkan dan seterusnya dapat dielakkan. Hal yang demikian adalah kerana masyarakat mereka telah mengamalkan langkah dan tindakan yang sepatutnya untuk mencegah kebakaran. Dan seterusnya masyarakat akan menjadi lebih berwaspada dan berhati-hati dalam mencegah kebakaran ini. Tambahan pula, masyarakat hendaklah mengambil tindakan yang proaktif untuk mengurangkan risiko terjadinya kebakaran. Seterusnya adalah memupuk sikap berdisiplin dalam kalangan masyarakat. Tidak dinafikan lagi bahawa golongan masyarakat akan lebih berdisiplin dalam mempraktikkan keselamatan kebakaran. Contohnya, masyarakat perlulah sentiasa berada dalam keadaan bersedia sekiranya berlaku kecemasan. Masyarakat boleh menyediakan alat pemadam api contohnya, ataupun menghubungi talian kecemasan sekiranya perkara sebegini berlaku, perkara kecemasan begini berlaku. Oleh itu, masyarakat hendaklah membuat perancangan menyelamatkan diri yang baik dan pastikan ia mudah digunakan pada bila-bila masa. Hal ini juga akan tidak juga memberi faedah kepada individu, ia juga memberi faedah kepada golongan masyarakat, semua golongan masyarakat. Seterusnya adalah sekiranya masyarakat peka tentang isu keselamatan kebakaran ini, mereka akan menjadi lebih mahir. Jadi pengetahuan ini amat berguna apabila kebakaran berlaku di tempat lain. Sebagai contoh, di sekolah, di pejabat, di bangunan dan lain-lain. Kerana kebakaran ini, kita tahu bahawa kebakaran ini boleh berlaku di mana-mana sahaja. Kita tak boleh nak meramal tentang kebakaran ini. Jadi hal ini juga boleh mengelakkan tercetusnya kepanikan sekiranya berlaku kebakaran. Jadi apabila kita panik bila berlaku kebakaran, ia sebenarnya tidak membantu. Jadi kita perlu bertenang dan membuat apa yang patut. Jadi apabila kita mahir dalam isu keselamatan kebakaran ini, tidak menjadi masalah lagi untuk kita handle pasal keselamatan kebakaran ini. Sekiranya berlaku kebakaran lah. Seterusnya adalah pendedahan tentang kepentingan keselamatan kebakaran dalam generasi muda. Usaha yang dijalankan untuk mencegah kebakaran, contohnya seperti kempen, projek yang dianjurkan, dikendalikan oleh pihak atasan, pihak anjuran itu, dapat memberi pendedahan terhadap golongan masyarakat yang lebih muda, generasi muda, seperti murid-murid di sekolah. Sebagai contohnya, di sekolah, pihak bomba selalu datang memberi ceramah dan taklimat tentang apa yang patut kita buat
semasa kebakaran berlaku. Jadi di sini pendedahan itu dapat diberikan kepada golongan yang lebih muda. Jadi mereka akan mempraktikkan perkara-perkara berikut untuk mencegah kebakaran. Jadi apabila masyarakat, semua golongan masyarakat ini tahu dan mengambil berat tentang kepentingan keselamatan, ianya amat berguna lah apabila berlakunya kecemasan kebakaran nanti. Jadi itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan yang seterusnya untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang keselamatan kebakaran. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Nurul Amirah. Saya Nurul Atirah akan membentangkan tentang kepentingan masyarakat dalam menjaga keselamatan kebakaran. Antaranya ialah bersedia menghadapi kebakaran. Kadang-kala, kemalangan tetap berlaku walaupun langkah berjaga-jaga telah diambil. Jadi, sekiranya masyarakat memainkan peranan dengan baik dalam keselamatan kebakaran, mereka akan lebih bersedia dalam apa jua keadaan yang bakal berlaku. Sebagai contoh, mereka akan mengetahui jalan keluar semasa kecemasan berlaku. Mereka juga akan dapat menghubungi pihak kecemasan dengan segera, serta mengetahui cara untuk berhadapan dengan api. Seterusnya ialah keselamatan lebih terjaga. Perkara penting yang menjadi keutamaan masyarakat adalah mempunyai pengetahuan mengenai langkah-langkah bagi mengelakkan berlakunya kebakaran, mengetahui punca berlakunya kebakaran serta mengetahui kemahiran memadam api. Masyarakat yang mempunyai kemahiran untuk menghadapi kebakaran menjadikan keselamatan kebakaran mereka lebih terjamin. Hal ini dapat dibuktikan melalui teori standard temperature curve di mana masa yang sesuai memadamkan sesuatu kebakaran adalah di antara 1 hingga 4 minit pertama. Namun demikian, jangka masa yang kritikal ini adalah amat sukar bagi jambatan bomba dan penyelamat untuk sampai ke tempat kebakaran. Oleh itu, masyarakat boleh memainkan peranan mereka untuk memadamkan api supaya kebakaran dapat dikawal dengan baik. Seterusnya ialah masyarakat akan lebih peka. Masalah kebakaran sering dianggap sebagai kemalangan yang mustahil dibendung. Sebagai manusia yang cerdik, kita sepatutnya mempunyai tanggungjawab untuk mencegah kebakaran daripada berlaku. Jadi, peranan masyarakat dalam keselamatan kebakaran adalah sangat penting supaya mereka lebih peka dengan keadaan sekeliling. Faktor yang mendorong kebakaran yang diambil tahu ialah faktor kecuaian, ingkar kepada peraturan undang-undang bangunan seragam, perbuatan khianat yang melibatkan perasaan ingin membalas dendam, penipuan yang sengaja dilakukan kebakaran ke atas bangunan kerana ingin menuntut ganti rugi atau wang melalui insurans. Kekurangan perlindungan sistem pemadangan terhadap kebakaran juga merupakan faktor yang mendorong kebakaran yang perlu diambil tahu. Akhir sekali ialah kebakaran dapat dielakkan. Sekiranya masyarakat memainkan peranan dengan baik dalam keselamatan kebakaran, ini membolehkan bilangan kes kebakaran dapat dikawal atau dikurangkan, sekaligus dapat menjaga nyawa setiap individu di muka bumi ini. Hal ini kerana selain pasukan bomba dan penyelamat, masyarakat juga berperanan penting bagi membendung kes kebakaran yang berlaku dengan pelbagai tindakan yang sewajarnya. Antara tindakan yang dilakukan adalah memasang sistem pemadaman api yang bersesuaian dengan kebakaran yang mungkin berlaku. Berikut hanya satu usaha oleh masyarakat untuk mengurangkan berlakunya kebakaran, tetapi mengelakkannya adalah sesuatu yang mustahil.
Terima kasih. Terima kasih Nurul Atira. Saya Syaifah Hadijah akan meneruskan pembentangan hari ini dengan topik tindakan yang perlu diambil sekiranya kebakaran peringkat kecil berlaku. Pencegahan kebakaran merupakan langkah penting semasa berlaku kebakaran dan ia perlu dilaksanakan mengikut prosedur keselamatan yang telah ditetapkan bagi memastikan keselamatan bangunan dan manusia terjamin. Jadi, seperti yang kita semua tahu, kebakaran ada dua peringkat, kebakaran kecil dan kebakaran besar. Jadi, sekarang saya akan fokus dulu kepada kebakaran peringkat kecil. Sekiranya kebakaran kecil ini dikesan, terdapat 4 tindakan utama yang perlu diambil. Tindakan pertama, membunyikan penggera kebakaran. Tindakan kedua, menghubungi pengawal keselamatan atau pihak bomba. Tindakan ketiga, memastikan loceng penggera berbunyi berterusan. Tindakan keempat, cuba untuk memadamkan api. Tindakan yang pertama iaitu membunyikan penggera kebakaran. Penggera kebakaran ataupun call point boleh dibunyikan dengan memecahkan kaca pada panel, glass break rate yang paling berhampiran dan mengenal pasti sama ada ia kebakaran peringkat kecil atau besar. Fungsi membunyikan penggera ialah untuk memberitahu orang sekeliling tentang situasi yang berlaku. Penggera kebakaran ataupun call point ini perlu dibunyikan hanya sekiranya penggera automatik tidak berfungsi. Sekiranya kebakaran merebak, tindakan kedua perlu diambil, iaitu hubungi pegawai keselamatan ataupun jabatan bomba untuk memaklumkan dengan segera dan ringkas tentang kebakaran yang berlaku. Maklumat yang perlu ada ialah lokasi kebakaran, peringkat kebakaran sama ada besar atau kecil dan maklumat tentang mangsa jika ada. Tindakan yang ketiga, memastikan penggera berbunyi berterusan. Jadi penggera ni dia akan berbunyi sebanyak 2 kali. Kali pertama dia ambil lebih kurang 15 saat, iaitu sebagai langkah berjaga-jaga. Kali kedua dia akan berbunyi berterusan untuk memberi amaran pengosongan sekiranya berlaku kebakaran besar. Selalunya penggera kali kedua ni dia akan bunyi jika berlakunya kebakaran besar je. Okey, tindakan yang keempat yang perlu diambil ialah cuba untuk memadamkan api dengan menggunakan peralatan pemadam kebakaran yang disediakan seperti fire extinguisher ataupun hose reel. Kita hanya perlu cuba untuk memadamkan api apabila api itu masih kecil dan tidak membahayakan diri. Jangan sesekali cuba untuk melawan api apabila ialah kebakaran besar. Sekiranya ia kebakaran kecil, teruskan usaha memadamkan api sehingga pasukan bomba sampai. Sekiranya peralatan tidak berfungsi dan kebakaran semakin berebak, jangan panik. Tinggalkan kawasan kebakaran, mengikut pelan laluan kecemasan kebakaran dan keluar ke assembly point. Tunggu hingga pihak bomba sampai. Sampai di sini sahaja pembentangan saya. Saya teruskan kepada Tuan Syarin untuk meneruskan pembentangan pada hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Sharifah Khadijah yang membicarakan tentang kebakaran pada peringkat kecil. Anda perlu tahu, kebakaran terbahagi kepada 2 peringkat, iaitu peringkat 1, peringkat kecil, yang kedua, peringkat besar. So, sekarang saya akan masuk kepada apakah tindakan pada kebakaran peringkat yang besar, api yang besar. So, apakah tindakan kita? Yang pertama, bunyikan loceng amaran kebakaran berterusan. Okey, kenapa berterusan? Sebab
untuk memberitahu orang di sekeliling kita supaya boleh mendengar dan mengetahui kebakaran berlaku di tempat atau di kawasan tersebut supaya mengosongkan bangunan tersebut. Yang kedua, of course, apabila kita nampak, kita harus telefon siapa? Jabatan bomba. So, menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamatan Malaysia dengan memberi maklumat. Okey. Apakah maklumat yang kita perlu beri? Yang pertama, maklumat ringkas pengadu. Maklumat diri kita. Kita call, kita cakap maklumat ringkas kita, nama sekian-sekian. Okey. Yang kedua, tempat dan alamat kebakaran. So, contoh, tempatnya di sekolah. So, alamat sekolah, lot berapa-berapa, jalan mana-mana, macam tu. Okey, yang ketiga, peringkat kebakaran. Sama ada peringkat kebakaran ni api yang kecil atau api yang besar. Okey, yang terakhir, maklumat ringkas berkaitan tempat kebakaran. Okey, berkaitan tempat kebakaran. So, apakah tu? So, maksudnya, contoh, di sekolah, kebakaran di sekolah di makmal komputer. So, kita memberi maklumat di makmal komputer. Ada kebakaran api besar. Okey, yang ketiga, meninggalkan tempat kebakaran dengan secepat mungkin dan berkumpul di tempat berkumpul. Okey, tempat-tempat berkumpul ni maksud dia, kita keluar dari kawasan kebakaran tersebut. Okey, cara kita nak turun tu, sekiranya kita berada di tingkat atas, kita mesti meninggalkan bangunan dengan kadar melalui tangga dan anda dilarang sama sekali menggunakan lift. Semasa menuruni tangga, jangan sesekali ada niat nak berpatah balik. Sekiranya ramai, jangan bertolak-tolak. Sebagai contoh, anda tertinggal telefon bimbit, tertinggal laptop, tertinggal dokumen-dokumen penting. Jangan sesekali anda berpatah balik. Anda sayang nyawa atau sayang harta? Renung-renungkanlah. Okey, yang keempat, bersedia untuk membantu pihak bomba jika diperlukan. Sebagai contoh, memberi bantuan peralatan, maklumat tentang tekanan air dan saluran bekalan elektrik. Okey. So, sekarang saya nak memberitahu pasal jika anda terperangkap di dalam asap yang tebal, apa yang kita perlu buat? Okey, yang pertama, kita harus bertenang dan jangan panik. Yang kedua, rebahkan diri anda merangkak di paras lantai untuk mencari jalan keluar. Contoh, kalau anda berada di tingkat 1, udara bersih masih boleh diperolehi di paras 1, kaki dari lantai. So, itu antara jalan yang paling selamat. Yang ketiga, bernafas secara perlahan. Okey, bernafas secara perlahan dengan menggunakan tuala basah, sapu tangan atau kain yang bersih untuk menutup mulut dan hidung jika perlu. Okey, yang keempat, tutup ruang pintu dan tingkap yang boleh dimasuki asap dengan kain atau tuala basah. Seterusnya, jika terdapat asap dalam bilik, buka tingkap supaya asap dapat keluar. Okey, yang terakhir, menghampiri tingkap dan berteriak atau melambai-lambai meminta pertolongan. Okey, itu sahaja untuk bab ini. Sekian, terima kasih.